Pernah beli perencah tom yam? Coconut cream? Pernah? Tapi abang yakin mesti pernah beli gula dan semua barang-barang dekat sini. Ya. Alhai, kita nak cerita pasal apa ni anak-anak? Okey, kita tengok dekat skrin. Halal. Astaghfirullahalazim. Seronoknya benda halal. Okey, kita tengok pula yang kedua. Haram. Allahu Akbar. InsyaAllah kita tak pernah makan benda yang haram ni, insyaAllah. Jadi malam ni abah kita akan macam biasa, kita akan belajar malam ni dalam Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okey, alhamdulillah anak-anak. Nak cerita pasal apa ni dengan abah malam ni? Okey, kita belajar malam ni dalam hadis yang pertama, tingkatan 4, tajuknya makanan yang baik. Okey, kita tengok hadis Nabi SAW yang akan dibacakan oleh Nabi SAW. Okey, kita tengok an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum summa zakara rajulu yatilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anni yastajabu lahu. Rawahul Muslim. Apa maksud dia anak-anak? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima melainkan yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada semua rasul dengan firman-Nya, wahai sekalian rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Firman-Nya lagi, wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang telah kami beri rezeki kepada kamu. Kemudian baginda menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut masai rambutnya dan berdebu mukanya, menghulurkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan aku perkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, hadis yang begitu panjang yang abah kongsi dengan anak-anak tadi, dia kata pasal apa? Kita tengok dulu apa intisari dia. Yang pertama, tuntutan prihatin kepada memilih makanan, minuman dan pakaian. Makanan, minuman dan pakaian merupakan sebahagian daripada keperluan hidup manusia untuk meneruskan kehidupan dan beribadah kepada Allah. Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi pelbagai zat. Seperti apa? Karbohidrat, protein dan vitamin. Pengambilan makanan yang seimbang membantu pertumbuhan badan kita. Jadi Islam suruh kita untuk kita menjadi sumber rezeki yang halal, yang baik untuk kegunaan diri kita. Okey anak-anak, kita tengok dekat sini anak-anak, ya. Apa ciri-ciri makanan yang halal? Disuruh kita cari makanan yang halal. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bahan makanan tersebut daripada makanan yang halal. Okey, buat daripada sumber yang halal. Okey, tidak dijelaskan pengharamannya di dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran sebut, hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Diharamkan kamu memakan bangkai dan daging babi. Okey, jelas dari sumber yang halal. Maknanya sumber kita tengok, orang yang sumber yang halal ya, tidak memudaratkan anggota badan dan juga fikiran. Contohnya kalau kita minum arak, ia akan memudaratkan fikiran. Kita akan memudaratkan anggota badan kita. Dan yang kelima, disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, mengandungi protein dan juga vitamin. So itu ciri-ciri makanan yang halal. Bagaimana pula dengan ciri-ciri makanan yang haram? Bolehkah kita makan makanan yang haram, Ustaz? Macam mana kami nak tahu makanan tu haram pula, Ustaz? Okey, kita tengok dekat sini. Yang pertama, diperbuat daripada bahan yang haram. Kita tengok sumber yang buat dia daripada haram. Mendatangkan kemudaratan kepada mental dan fizikal, macam apa cakap arak tadi. Yang ketiga, diusahakan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya kotor, ya. Disembelih dengan cara yang tidak betul, ya. Bahan makanan yang ditegah oleh Islam, ya. Dan makanan yang bercampur dengan makanan yang haram. Mungkin dekat situ makanan tu mungkin dia masak, dia buat kek. Atau dia buat makanan yang bakar ikan, bakar ayam, tiba-tiba dia tuangkan arak.
Mana ada percampuran makanan yang haram, maka jadi haramlah dia. Okey, so anak-anak, itu ciri-ciri makanan yang haram. Kita tengok pula apa kebaikan Islam menyuruh kita memilih makanan dan minuman yang baik, ya. Yang pertama, nak jaga kesihatan kita. Yang kedua, memelihara akal kita. Yang ketiga, menjaga maruah diri kita. Dan yang keempat, dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pahala serta dijauhkan daripada azab api neraka. Ya anak-anak, apa hubungan makanan? Apa hubungan pakaian dengan ibadah kita? Apa hubungan pakaian dengan doa kita? Kita makan makanan yang haram, kita pakai pakaian yang haram, adakah Allah terima doa kita? Kita tengok dekat sini anak-anak. Apa hubungannya? Makanan, minuman dan pakaian yang mempunyai kaitan yang rapat dengan doa dan ibadah kita. Doa dan ibadah kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala jika makanan kita, minuman kita, pakaian kita adalah daripada sumber yang haram dan juga ada benda yang haram. Setiap makanan dan minuman yang haram akan menjadi darah daging. Masya Allah, tabarakallah. Kita makan benda yang haram, jadi daging kita pun juga sumber darah yang haram. Ia memberi kesan kepada jiwa. Sebab itu kadang-kadang bila kita menghafal Quran, kita baca buku, ya Allah, kenapa Ustaz? Aku tak ingat, Ustaz. Saya mengapa tak ingat langsung, Ustaz? Hafal ayat Allah tak ingat ni. Mungkin faktor makanan kita memakan daripada sumber makanan yang haram. Na'udzubillah. Okey, apabila kita makan makanan yang halal, maka jiwa kita pula akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika kita makan makanan yang haram, maka hidup kita tidak akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu anak-anak, boleh tak kita makan makanan yang haram? Okey, Islam memberi beberapa kebenaran kepada kita ataupun dipanggil rukhsah, kelonggaran atau keringanan. Kita tengok dekat sini. Rukhsah makan dan minum yang haram. Umat Islam diharamkan makan makanan dan minuman yang haram. Namun dalam keadaan darurat, umat Islam diharuskan makan minum yang haram. Ada syarat-syarat dia. Ya, nak makan atau minum makanan yang haram ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hanya terdapat makanan dan minuman yang haram saja. Tak ada benda lain dah dalam ketika itu, hanya ada yang haram saja. Yang kedua, makan atau minum itu sekadar untuk menyelamatkan nyawa saja. Makna dia di situ ada arak. Kehidupannya hampir mati. Yang ada hanya arak saja yang boleh menyelamatkannya, maka dia sekadar minum untuk menyelamatkan dirinya. Dan yang ketiga, makan atau minum bukan untuk kenyang atau sehingga ia kenyang. Okey, kenapa Islam memberi kebenaran? Islam ini agama yang sangat memberi kelonggaran sekiranya manusia itu berlaku dalam keadaan darurat. Kenapa? Itu persoalan dia. Okey, hikmah rukhsah makan dan minum yang haram dalam keadaan darurat. Yang pertama, Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa. Kerana bagi Islam, nyawa berada kedudukan yang sangat penting dan sangat berharga. Yang kedua, memberi kelonggaran ketika darurat kepada umat Islam untuk menyelamatkan nyawa. Dan yang ketiga, menunjukkan bahawa Islam tidak membebankan, bahkan memudaratkan umatnya. Okey anak-anak, yang terakhir, kita akan tengok pengajaran hadis. Okey, pengajaran hadis ini selalunya ditanya soalan dalam peperiksaan. Berikan 2 pengajaran hadis. Okey, kita tengok pengajaran hadis di sini. Sebagai umat Islam, kita mestilah prihatin terhadap makanan dan minuman yang halal dan berkhasiat agar diyakini penggunaannya. Yang kedua, kita hendaklah menghindarkan diri daripada makan makanan yang haram dan minuman yang haram yang meragukan kerana ia menjadi darah daging kita. Dan yang terakhir, kita mestilah memakai pakaian yang menutup aurat, bersih dan kemas agar maruah diri kita terpelihara. So anak-anak, itulah serba sedikit tentang hadis berkaitan dengan makanan yang baik, pakaian yang baik. Dan akhir sekali macam biasa, Abah berikan soalan. Dan soalan ini Abah ambil beberapa soalan yang keluar, soalan sebenar dalam peperiksaan SPM yang lalu. Okey, boleh tengok dekat sini. Nyatakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain selain Abah sebut tadi. Jelaskan kesan pada diri seseorang yang memakan makanan yang haram. Nyatakan satu daripada syarat Islam mengharuskan umatnya memakan makanan yang haram ketika darurat. Terangkan hubungan antara makanan dan ibadah. Nyatakan 2 ciri makanan yang baik. Jelaskan kebaikan memakan makanan yang baik. Terangkan 2 cara anda menghindarkan diri daripada memakan makanan yang haram. Nyatakan 2 ciri pakaian dimaksudkan dalam hadis di atas supaya doa dikemakbulkan Allah Ta'ala. Dan jelaskan 2 hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, terangkan pengajaran daripada hadis ini. Okey. So anak-anak, tajuk ni memang panjang, memang agak sukar lah ya, tapi abang nak bagi juga soalan kebat.
Sebab apa sekarang ni soalan kehebat semakin penting kepada anak-anak untuk menjawab. Okey, Abah beri 2 soalan kehebat kat sini. Yang pertama, tengok grafik dekat sini. Bincangkan kepentingan logo di atas kepada kehidupan seharian umat Islam di Malaysia. 4 markah. Dan yang kedua, sausage pulut ada DNA babi. Rakan anda mengajak anda memakan makanan di atas. Bincangkan tindakan yang sepatutnya anda lakukan. Okey. Jadi itulah soalan, dan kalau anak dah tengok video ni, anak-anak cuba untuk menjawab soalan-soalan yang Abah berikan tadi. So, sekarang ni kita boleh minum Milo, kita boleh campur dengan susu sebab kita yakin benda ini adalah halal. Okey, itu saja daripada Abah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.